Hari ni Tok Mak nak berkongsi buku 30 hari ibu ayah menyintai-ku. Tok Mak baru baca. Rupanya buku, selalu baca buku tebal-tebal. Hari ni buku yang nipis-nipis ni kita baca tak terlampau gelojoh nak habiskan. Sebab kita rasa buku ni tak banyak, boleh cepat habis. Tapi Tok Mak baru baca memula buku hasil ditulis, hasil karya oleh Coach Bai. Dalam ni dia kata dia mengesahkan, dia membahasakan diri dengan kita lah. Dia panggil kita ibu ayah. Sebenarnya yang untuk permulaan Tok Mak baca, Tok Mak nak share. Tok Mak rasa semua ibu-ibu yang sedang mendidik, membesarkan anak perlu ada buku ni panduan ataupun tulisan, hasil tulisan Coach Bai ni banyak membantu ibu-ibu yang ibu-ibu muda ke. Hai Nurul Huda Awang, terima kasih menonton. Ibu-ibu tak minta maaf sekejap ya. Ibu muda yang tak tahu macam mana nak membesarkan anak-anak di zaman terkini, zaman cyber ni, zaman teknologi canggih ni. Maknanya anak boleh mengetahui dunia luar selain daripada duduk rumah. Macam dulu kita kalau rumah kita berapa dalam rumah, tapi sekarang dunia cyber dengan anak-anak ni bila ada sarung kepala benda ni macam-macam dia boleh terokai. Jadi dalam ni Coach Bai yang katakan untuk permulaan yang Tok Mak kalau baca buku cerita, Tok Mak suka ambil sikit-sikit kata-kata yang boleh kita berkongsi. Dan akhir buku tu mesti dia akan tunjuk ruang ni. Ruang ni ibu bapa kena isi sendiri. Nak solat fardu waktu yang awal pukul berapa nak sedia, solat sunat waktu bila habis. Pertama Tok Mak share, dia kata apa? Tiada kalau yang menonton harap Nurul Huda, harap tolong share sebab kita nak orang lain juga tahu macam mana, apa kisah buku 30 hari ibu ayah mencintaiku. Bagus, sangat bagus. Mak kata sangat bagus. Dia kata siapa tahu takdir Allah ke atas hidup setiap manusia. Kita ni sebagai ibu ayah, kata dia, selalu memikir bila bangun pagi nak makan apa, nak masak apa, nak pakai apa, nak ke mana, nak buat apa. Macam-macam lah fikir. Dia kata jangan terlalu risau akan masa depan mereka. Contoh kita ada anak, kita selalu risau. Anak-anak aku dah besar nak jadi apalah, nak kerja apalah, kena naik anakan sikit kita dah fikir yang tak elok. Janganlah budak ni kecil dah nakal macam ni, besar besok macam mana. Dia kata jangan terlalu risau akan masa depan mereka ni, masuk anak-anak. Lepas tu dia kata yang ketiga ni, kerana tidak akan bergerak sesuatu zarah pun tanpa izin dari Tuhan. Kerana hakikatnya hidup ini bukan kita yang kawal. Jadi maknanya kalau kita ada anak seorang ke, dua ke, ramai ke, kita jangan terlampau risau kehidupan anak masa depan. Sebab hakikatnya bukan kita yang mengawal, bukan kita yang memberi rezeki, Allah yang memberi. Mas Tura ni tentang kita. Terima kasih menonton anak dia. Okay. Kemudian nampak Allah mengikut apa sangkaan nama. Contoh, kalau kita ada anak kita fikir anak yang nakal ni kita dah sangkakan entah tak jadi orang ke. Yang baik kita sangka alhamdulillah besok mudah jadi. Jangan, Allah, dia kata apa? Allah mengikut apa sangkaan hambanya. Jadi kalau kita jangan suka bersangka-sangka buruk terhadap masa depan anak-anak ke, atau contoh kita bekerja, kita bersangka buruk terhadap tempat kerja kita ke, berfikiran negatif lah. Atau kita nak mula perniagaan, kita belum menjaga, baru kita kata bulan depan aku nak mula menjual tu inilah, tapi kita sangka ada orang ke, ada orang nak ke, ada orang nak beli ke, orang minat ke. Jadi kita bersangka-sangka. Jadi jangan bersangka-sangka kerana Allah mengikut apa sangkaan hambanya. Ni dalam buku ni. Ni dalam buku ni. Tip yang Tok Mak baca semua dalam buku ni. RM30 buku ni. Banyak ilmu. Tok Mak baru baca permulaan pun dah rasa macam banyaknya ilmu yang kita akan dapat. Dia katakan namun menjadi walaupun kita menjadi tugas kita untuk berusaha, berdoa dan bertawakal. Jadi buat tawakal itulah kemuncak kepada usaha kita dalam membesarkan anak-anak. Jadi kita dah, walaupun kita nampak anak-anak kita macam mana, walaupun tugas kita lah berdoa, berusaha, berdoa dan bertawakal. Bertawakal tu adalah dia katalah kemuncak kepada apa usaha kita dalam membesarkan anak-anak dalam masa depan anak-anak. Dia kata SQD. Apa SQD? Dalam ni dia ada tulis, dia tulis tu kalau kita tak baca habis kita tak tahu apa maksud formula SQD, rasa kemenjadian manusia. SQD maknanya kita kena
begini. Maknanya SQD solat, qiyamul lail dan duha. Maknanya apa yang kita nak buat, solat wajib ke sunat ke, kita kena istiqomah, kita kena buat jadual kita sendiri. Maknanya kita kena buat sesuatu yang kita nak buat yang baik sebagai contoh kepada anak-anak. Jadi kata dia, tu sebab di belakang dia, action plan dia kata 30 hari ada siap tulis jadual waktu subuh, waktu awas. Pukul berapa kita nak bersiap sedia sebelum waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kerana dalam kata membesarkan anak-anak, anak akan ikut contoh apa yang ibu bapa buat. Jadi anak-anak akan jadi ibu bapa sebagai role model untuk dia membesar, untuk berjaya ke. Jadi masa depan anak-anak bukan bergantung pada cara kita membesar saja, tapi kita kena berusaha berusaha berdoa dan bertawakal. Bertawakal kita serah pada Allah. Sebab apa? Setiap apa kejadian kalau tanpa izin Allah tak menjadi. Setiap apa yang kita usaha bukan kerana kita usaha bersungguh, kita berjaya, tapi atas izin Allah juga. Jadi bagus Tok Mak rasa ibu-ibu patut ada buku 30 hari ibu ayah mencintaimu. Tok Mak lupa nak tulis nombor telefon Coach Baim. Tapi kalau Facebook tulis Coach Baim, Tok Mak rasa dapat dah. Dia kata bakal bahagia hadir kepada mereka inginkan kebahagiaan kurniaan Tuhan. Kepercayaan dan kelusuran hati amat bermakna di dalam membina keluarga yang bahagia. Pengembaraan dalam membesarkan anak-anak sebenarnya merupakan satu proses tarbiyah daripada Allah buat ibu bapa yang demi memahami takdir hidup yang penuh rahsia. Lagi kata ilmu keibubapaan amatlah penting di dalam usaha membentuk jati diri dan sahsia anak-anak. Walau bagaimanapun, proses menuntut ilmu keibubapaan melalui pembacaan saja tanpa disulungi tindakan tidak akan membuahkan hasil. Justru buku 30 hari ibu ayah mencintaiku diterbitkan dalam bentuk pengkongsian ilmu serta plan tindakan konsisten selama 30 hari berturut-turut di samping ruangan catatan peribadi harian demi memastikan ibu bapa dapat membantu perkembangan proses 30 hari transformasi menjadi ibu bapa yang berpengaruh di hadapan anak-anak. Anak-anak suka menengok contoh ibu bapa. Kalau kita kata, kau tak semayang ke? Tak solat ke? Sedangkan kita sendiri duk main game PUBG, tak solat. Jadi macam mana anak nak ikut ibu bapa tu, nak ambil ibu bapa sebagai role model? Tak ada pada ibu bapa. Sedangkan ibu hanya menyuruh, mengarah. Tapi sendiri tak buat. Sebab tu Coach Baim membuat, mana kita ada jumpa buku dari belakang dia. Setelah setiap muka surat kita baca, dia ada tulis jadual. Jadual ni, jadual waktu solat, sunat solat, awal waktu ni bukan untuk anak-anak tapi untuk kita ibu bapa yang membimbing, melahirkan, membesarkan anak-anak dari kecil hingga besar. Jadi Tok Mak rasa memang patut ibu bapa ada buku ni. Harga dia pun tak mahal, murah aja. Kalau RM100 kita pergi shopping, window shopping, tak apa kita beli. Tapi kalau kita beli buku ni, baru kita sedar apa kesilapan kita membesar anak-anak. Kalau anak-anak masih kecil, belum terlambat. Tapi kalau anak dah remaja dan besar, bila kita baca buku ni, Tok Mak rasa akan ada ibu bapa yang rasa menyesal. Sebab apa? Kesilapan mendidik anak dari dulu, dia banyak melakukan kesilapan. Tetapi jangan rasa susah hati kalau dah baca buku ni, perbetulkan balik. InsyaAllah doa tawakal tu tadi kemuncak. Dia kata bertawakal tu kemuncak segala-segala yang kita buat. Jadi kita jangan susah hati. Walaupun anak dah besar, kita tengok anak membesar dengan keadaan yang kita tak suka. Maknanya itu terjadi sebab kita yang besar. Jadi bacalah buku 3 hari ibu ayah mencintaiku. Okey, tu Coach Baim ada menuntun. Kalau boleh dapat Coach Baim bagi nombor telefon untuk siapa yang menuntun nak kontak, nak memiliki buku ni 30 hari, buku yang Tok Mak rasa sangat-sangat menjadi panduan ibu bapa. Sekarang banyak ibu bapa yang pergi camp motivasi, hantar anak-anak camp motivasi sana sini, membayar RM150. 2 minggu anak-anak memang nampak ketaatan hasil pergi kelas motivasi. Tapi lepas pada tu anak akan bersikap balik semua. Sebab apa? Role model ibu bapa di rumah tak ikut macam mana yang dia belajar dekat camp motivasi. Ibu ayah tak jadi macam yang tu. Jadi dia ikut balik habit biasa yang ibu ayah terlepas pandang. Tu dia. Siapa yang nak memiliki buku ni masih belum terlambat. Boleh WhatsApp nombor yang diberi tu, yang diberi coach motivasi. Tok Mak memang suka membaca, tapi sebelum ni macam-macam buku baca. Tapi bila Tok Mak baca buku ni, permulaan dia dah nampak. Ya Allah, ibu bapa harus ada buku ni, Tok Mak rasa. Sebab apa? Kita jangan membiarkan kesilapan kita mendidik anak-anak sehingga anak-anak dah jadi berkeluarga. Masa tu kita dah tak boleh, nasihat kita dah tak berguna sebab dia dah ada keluarga sendiri. Bila anak-anak dah masuk remaja,
kita dah suka mendengar, kita rasa kita tak boleh nak menguasai anak-anak. Sebab apa? Anak-anak dah menggunakan role model di luar, bukan ibu bapa. Ya, Waalaikumsalam Cik Na, wanita hebat ni. Tok Mak ni berkongsi tentang buku yang Tok Mak baca 30 hari Ibu Ayah Mencintaiku. Nampak kenapa 30 hari? Kenapa tak 10 hari? Kenapa tak 20 hari? Kenapa tak sehari? Baca. Kalau macam nak tahu, kena ada buku ni. Buku ni tak tebal. Kalau baca buku tebal, kita baca gebuk-gebuk tau. Nak tahu. Tapi buku ni, bila kita baca mula-mula, kita dah nampak, ya Allah, banyaknya. Walaupun kau cubain seorang muda, tapi ilmu yang Allah bagi pada dia tu teramat mahal. Ya, Rabi'atul Adawiyah. Ni ibu Rabi'atul Adawiyah boleh memiliki, tak kira orang muda ke, dewasa ke, boleh baca buku ni. Kalau kita baca, depan anak pun bagus baca biar anak-anak dengar. Ini sangat membantu ya. Cik Na, boleh Cik Na. RM30 di Tok Mak rasa, tapi tak apa. Harga boleh hubungi nombor yang tertera tu. Tapi Tok Mak rasa memang ibu-ibu patut ada buku ni. Sebab apa? Banyak sangat manfaat dalam buku ni dalam membesarkan anak-anak.